Okey, kita teruskan soalan nombor 6. Sebuah bekas berbentuk silinder mempunyai jejari P diisi dengan kadar. So ini adalah soalan kadar lah. Kadar cm3s-1. So kita tahu unit cm3 merujuk kepada isi padu. Ini adalah saat. So dV per dt dia bagi pi per P. So jejari kita dah tahu P. Dan formula bagi isi padu adalah pi j kuasa 2t ataupun hash. Cari kadar perubahan dalam sebutan P bagi kedalaman air. So kedalaman air dia tanya dH per dt lah, dia tanya berapa. So yang pertama kita dah keluarkan maklumat semua. Yang kedua, kita bina formula. So, daripada soalan tu kita bina formula. dH bahagi dt sama dengan dH darab dt. So, yang tak ada adalah dV. Sini yang tak ada adalah dV dalam formula ni. So, yang ketiga kita kena buat pembezaan. Daripada formula ini kita buat pembezaan. So, disebabkan formula ni ada dH per dV, kita buat dV per dH sama dengan kita bezakan hash. So, bezakan hash kita dapat pi j kuasa 2. So, kita gantikan j kita dengan P. So, dapatlah pi P kuasa 2. So, disebabkan ini kita buat dV per dH. Kat sini dH per dV. Jadi, kita terbalikkan jawapan inilah. 1 per pi P squared darab dV per dt kita dah ada pi over P. So, ini boleh potong dapatlah jawapan akhir 1 per P kuasa 3. Okey, untuk markah. Markah yang pertama diberi apabila kamu keluarkan nilai ini 1 markah atau kamu jumpa nilai ini 1 markah. Mana-mana satu. Bukan dua-dua sekali lah. Kalau dah bagi markah dekat sini, janganlah bagi markah dekat sini. Okey, lepas tu yang kedua, penggunaan formula 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 7. Diberi y sama dengan negatif 3x kuasa 3 plus 3x tolak 5. Cari persamaan tangen kepada lengkung. So, macam biasa nak cari persamaan tangen kita kena bezakan dulu. So, dy per dx sama dengan negatif 9x kuasa 2 plus 3. So, kita gantikan nilai x tu dengan 1. Jadi, negatif 9 darab 1 kuasa 2 tambah 3. Dapat jawapan negatif 6. So, kita dapat kecerunan tangen. So, dah dapat kecerunan tangen, kita macam biasa masuk dalam persamaan. Y sama dengan negatif 6x plus C. Gantikan Y dan X dengan koordinat ini. Sebab koordinat ini berada pada titik lengkung itu. So, sebab tu kita boleh masukkan. So, negatif 5 sama dengan negatif 6 darab 1 plus C. So, jadi C kamu dapat 1. So, tak habis lagi sebab soalan minta persamaan tangen. Buat sampai habis. Y sama dengan negatif 6x plus 1. Okey, so markah yang pertama adalah apabila pembezaan kamu dibuat dapat 1 markah. Penggantian sama ada kamu ganti kat sini atau dekat sini boleh dapat 1 lagi markah. Mana-manalah. Dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 8 kita selesaikan dari sini dulu. So, pembezaan apabila dipindahkan ke sebelah dia akan jadi pengamiran. So, x kuasa 2 tolak 1 bahagi 3x plus 1 sama dengan pengamiran 3gx dx. So, kita singgalkan dulu gx dx. So, 3 ni kita boleh pindah ke sebelah lah. So, dia akan jadi x kuasa 2 tolak 1 bahagi 3 dalam kurungan 3x plus 1. Dia pindah kat sini, kat bawah dia je.
kat bawah ni sahaja 3 itu dipindahkan. So sama dengan 3 GX DX. Okey. So kita dah 3 ni dah tak ada sebab kita dah pindahkan ke sebelah. Okey, kemudian kita uruskan yang ini pula. So kita pecahkan dia lah. So 30x per 2 dx tolak 30 3 per 4 gx dx. So kita dah pecahkan. Kita teruskan kami. So kami tambah bahagi 2. Jadi kat sini kita akan dapat x kuasa 2 bahagi 4. Lepas tu tolak, ini pun sama. Kita dah tahu pengamiran kepada dx adalah yang ini. Jadi kita gantikan nilai itu dengan inilah. So x kuasa 2 tolak 1 bahagi 3x plus 1. So ini 30 kita boleh gantikan 3 4 kat sini. 3 per 4. Lepas tu kita gantikan nilai. Tak cukup muat. So, kita gantikan nilai 3 kuasa 2 bahagi 4 tolak 0 kuasa 2 bahagi 4. Tolak 3 per 4. Gantikan 3 dulu. Kalau kamu nak potong awal-awal macam ni pun boleh, tak ada masalah. So, kat sini 1 per 4 lah. Tak adalah kita serabut. So, 3 darab 3 tambah 1 tolak. Ganti kosong pula. 0 kuasa 2 tolak 1 bahagi 3 darab 0 tambah 1. So, tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan akhirnya adalah 9 per 5. Okey, markah yang pertama adalah apabila berlakunya pengamiran. Kat sini 1 markah. Lepas tu, masukkan nilai keseluruhan. Masuk nilai 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Soalan seterusnya, soalan nombor 9. Diberi bahawa OR 23, OS 79. Cari vektor unit arah RS. So, kita kena cari dulu RS. So, RS sama dengan RO plus OS. Disebabkan ni OR, ni RO, so dia terbalik jadi negatif 2, negatif 3. Plus OS 7, 9. So, kita tambah macam biasa, kita dapat 5, 6. So, masuk dalam formula vektor unit. So, RS sama dengan 5I plus 6J bahagi punca kuasa 5 squared plus 6 squared. Dapatlah jawapan 5I plus 6J bahagi punca kuasa 61. So, markah yang pertama diberi apabila kamu dapat nilai magnitude ni. Dan jawapan akhir 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Rajah 3 menunjukkan graf bagi suatu garis lurus X sama dengan FY. So, kat sini adalah FY dan lengkung GY. GY. Titik 3, 2 terletak pada garis X sama dengan FY. Okey, so dia dah bagi tahu kawasan 0 hingga 2. 0 hingga 2 GY. So, maknanya inilah kawasan dia bagi. Kawasan ini adalah negatif 16 per 3. Okay, kenapa ada negatif? Sebab di sebelah kiri. Di sebelah kiri paksi Y. So, sebab tu ada negatif tu. So, cari luas rantau yang diwakili oleh nilai ini. So, dia nak maksud kita kena baca betul-betul maksud dia ni. So, yang ni 0 sehingga 2 untuk kawasan yang garis lurus 0 hingga 2. Dia kata tolak dengan nilai ini.
Ni, kawasan 0 hingga 2. Dia bukan nak keseluruhan, dia nak ini saja ni. So, yang ini maknanya macam trapezium tolak lengkung. So, maksud dia adalah trapezium tolak lengkung. So, kalau trapezium kita tahulah macam mana nak buat 1/2 darab A tambah B, iaitu 2 yang selari. 2 yang selari. Jadi, 3 tambah 4. Darab dengan tinggi dia adalah 2. Ni kan tingginya adalah 2. So, tolak ini kita dah dapat tadi. Disebabkan di sebelah kiri juga. Di sebelah kiri paksi Y ini pun ada negatif lah. So, tolak negatif 16/3. Macam dapat 16/3? Sama kan ni? Sama tak dengan ini? Sama kan? So, kita tinggal masukkan je lah. So, jadi dapatlah jawapan kamu. Negatif 5/3. Okey. So, yang pertama, markah apabila menggunakan formula trapezium dapat 1 markah. Lepas tu, keseluruhan jalan ini 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah.